Sejahtera semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Baru-baru ini Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Bersatu, merangkap pengerusi Perikatan Nasional, merangkap ahli Parlimen PAGO, sah mengumumkan akan mengundur diri, akan meletak jawatan, tidak lagi bertanding untuk jawatan kerusi Presiden Bersatu pada pemilihan bersatu akan datang. Nah, selepas saja Muhyiddin Yassin membuat keputusan yang tergempar ini, peletakan jawatan yang mengejutkan ramai ini, sudah pasti banyak spekulasi. Pertama sekali, siapa yang layak untuk ganti Muhyiddin Yassin? Bahkan Peja sebelum ini, Faisal Azumu, juga ada menyebut dua nama pemimpin yang boleh meneruskan pemerintahan, boleh meneruskan kepimpinan bersatu, ataupun kita boleh kata boleh menggantikan Mahyadin. Antara yang disebut Peja adalah Ronald dan juga Radzi. Nah, menurut Anda pula, siapa yang lebih layak untuk mengganti Muhyiddin Yassin? Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, di dalam satu artikel daripada Harapan Daily, mesyuarat tergempar bersatu bakal bincang keputusan Mahyadin. Bersatu bakal mengadakan mesyuarat tergempar susulan pengumuman Tan Sri Muhyiddin Yassin yang enggan mempertahankan jawatannya sebagai Presiden Parti pada pemilihan akan datang. Menurut Naib Presiden Parti, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, keputusan Mahyadin tersebut akan dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Terdahulu Mahyadin yang juga pengurusi PN mengumumkan keputusannya itu dalam ucapan dasar Presiden pada Perhimpunan Agung. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, selain daripada beberapa calon yang disebut Peja, Radzi, Ronald, ada juga kata Azmin Ali, ada yang kata Wan Ahmad Wan Faisal, ada yang kata Wan Faisal, Ketua Armada Bersatu, ada yang kata Hamzah Zainuddin, dan mungkin ada lagi beberapa calon yang lain. Namun saudara-saudara, siapakah yang lebih layak untuk memimpin bersatu selain Mahyadin pada ketika ini? Nah, begitu juga terdapat spekulasi yang timbul selepas Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan sebagai Presiden Bersatu. Adakah selepas ini juga beliau akan meletakkan jawatan sebagai pengurusi Perikatan Nasional? Adakah Mahyadin nak bersara awal daripada politik? Nah, mungkin itu menjadi persoalan. Tapi setakat ini belum lagi ada apa-apa perkembangan berkaitan itu daripada Muhyiddin Yassin sendiri. Mungkin ada juga berkata di dalam perkongsian yang saya lihat daripada laman X, saya mendapat maklumat bahwa pas juga antara yang menggesa Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan sebagai Presiden Bersatu disebabkan beliau bukan yes man. Nah, kalau begitu, di dalam Perikatan Nasional pula bagaimana? Adakah dengan sikap Muhyiddin yang mungkin saya dapat daripada maklumat itu, yang menunjukkan Muhyiddin bukan seorang yes man? Adakah dengan itu, jawatan Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional juga akan digesa untuk mengosongkan jawatan tersebut? Nah, saudara-saudara, adakah peletakan jawatan Muhyiddin Yassin tidak lagi mahu menjadi Presiden Bersatu akan datang akan menjadi kesan kepada kepimpinan Perikatan Nasional pada masa akan datang? Ataupun mungkin ada yang tak suka Muhyiddin Yassin undur diri dan akhirnya keluar daripada Bersatu dan akhirnya Bersatu bubar, dan itu memberi kesan kepada Perikatan Nasional yang juga akan bubar. Nah, jadi di sebalik keputusan Mahyadin ini banyak spekulasi yang timbul. Saudara-saudara yang amat dihormati, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Selamat tinggal Hadi Awang, selamat tinggal Tun Mahathir,
selamat tinggal Muhyiddin Yassin. Ini disebabkan satu dapatan saya, maklumat yang saya dapat, dinyatakan oleh penganalisis yang menyebut permainan nombor tidak akan gugat lagi kerajaan Anwar, kata penganalisis. Nah, baru-baru ini saya mendengar nama Hadi Awang di dalam satu ulasan daripada Syahbudin yang berkata Hadi Awang ini masih nak jatuhkan kerajaan, masih nak gulingkan kerajaan. Susulan kenyataan Hadi berkaitan meletakkan nama calon PAS bagi pilihan raya kecil Kemaman, yaitu calon yang dihantar adalah Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar. Di dalam kenyataan itu daripada Hadi Awang menunjukkan bahwa mereka masih mahu menawan Putrajaya. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, kita juga tahu 19 parti politik kalau tak silap di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan 4 MP Bersatu, 4 MPPN yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan telah menjadikan jumlah 2/3 sokongan ahli parlimen kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, satu artikel daripada Harapan Daily, permainan nombor tidak akan gugat lagi kerajaan Anwar. Bukankah sudah tiba masanya untuk kepimpinan pembangkang untuk lebih fokus kepada semak dan imbang, bukan lebih fokus untuk menawan Putrajaya untuk menggulingkan kerajaan yang ada hari ini. Seorang penganalisis politik berpendapat, kerajaan perpaduan dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan dapat digugat dengan permainan nombor selepas kejayaannya menyatukan 19 parti politik di bawah pentadbirannya. Geostrategis dan Fellow Kanan Academy Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hasan berkata, sejak awal pentadbiran kerajaan perpaduan, percaturan nombor menjadi cabaran paling kuat. Apabila PN mendakwa mempunyai cogok nombor dan sokongan untuk mengambil alih kerajaan persekutuan, ia katanya berupaya mengganggu konsentrasi pentadbiran Anwar. Namun beliau berjaya menanganinya dengan baik sekaligus meyakinkan BN, GPS, GRS untuk duduk bersama kerajaan perpaduan. Beliau turut tidak menolak bahwa kerajaan akan bertahan sehingga PRU 16. Cabaran menyatukan 19 entiti politik telah dilalui Anwar dengan sebaiknya. Sebab itu dia masih bertahan sampai hari ini. Nah, susulan peletakan jawatan Muhyiddin Yassin. Ini lagi satu berita yang menggemparkan Muhyiddin Yassin, di mana permainan nombor tidak lagi akan menjadi satu cabaran, tidak lagi akan menjadi satu ancaman kepada kepimpinan kerajaan perpaduan, khususnya Anwar sebagai Perdana Menteri. Jadi saudara-saudara, kalau kita dengar ada gerakan, kalau kita dengar ada parti pembangkang yang cukup nombor untuk menjatuhkan kerajaan, semua itu tidak lagi relevan. Kita juga tahu sokongan GPS, GRS, sehingga PRU 16 ini membuktikan bahwa pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bertahan. Jadi mungkin Tun Mahathir, Hadi Awang, Muhyiddin Yassin yang berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk tumbang pada masa akan terdekat ini, saya rasa itu tidak lagi. Nah, saudara-saudara, tonton apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.